أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi saya petik dari surah Al-Fatih ayat 1 hingga 5. Ayatnya agak panjang, tetapi ia sebenarnya ingin mengajar kita satu soalan yang amat-amat penting yang kita fikirkan hampir setiap hari. Apakah soalannya? Ia berupa begini. Apakah perkara paling utama yang paling kita impikan dalam kehidupan ini? Maksudnya ayat ini sebenarnya sedang menceritakan impian. Manusia sekarang bila ditanya tentang impian, minta maaf, kadang-kadang jawapan yang kita bagi kebanyakannya short term. Ya, impian kita mungkin nak bergaji besar, nak dapat rumah besar, nak jalan keliling dunia, nak beli beg tangan sebagai contohnya. Kalau lelaki nak beli kereta sport, ya. Kalau remaja nak dapat komputer yang canggih, handphone yang canggih dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, impian tersebut tidak salah, ya. Ia sebenarnya dibenarkan sebab semua manusia punya keinginan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin nak mengajar kita, jika anda ingin menanam impian, biarlah impiannya itu sangat-sangat besar, biarlah impiannya itu sangat-sangat bagus, biarlah impiannya itu bersifat benar-benar future tense. Maksudnya, ia akan sampai menjadikan kehidupan kita itu lebih baik di dalam afterlife, iaitu kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang hakiki. Maka di dalam surah Al-Fatih tadi, saya ada belajar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar saya menata impian. Antaranya adalah saya amat berimpian, moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa, segala khilaf saya dahulu, kini dan selamanya. Sebabnya saya ingin sangat ketika saya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah ianya berlaku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tiada dosa. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang kedua. Saya juga ingin para pendengar semua, segala yang saya rancangkan berjaya dan juga berhasil. Kalau saya nak berniaga, berhasil. Kalau saya sedang betul-betul menduga nak dapat kerja, berjaya dapat kerja. Kalau saya contohnya nak kahwin, berjaya kahwin. Apa saja yang kita rencanakan semuanya berhasil, ya. Saya juga tak mau tersilap dalam pilihan hidup. Kalau boleh biarlah kehidupan saya lurus saja, tidak banyak berlaku kesilapan. Kalau berniaga itu tak banyak rugi, ya. Kalau boleh untung saja. Saya tak naklah setiap kali saya try melakukan sesuatu, semuanya menyukarkan kembali kehidupan saya. Saya nak kalau boleh biar sekali try terus berjaya, terus sukses. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dalam ayat nombor 2. Saya nak juga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua, kalaulah saya ini ada tersilap buat pemilihan dalam hidup,
Contohnya buat silap investment, salah pilih kerja, salah pilih rumah, apa sajalah maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu reset. Tahu reset kan? Allah Subhanahu Wa Taala bantu mempermudahkannya kembali. Allah bantu selesaikan masalah tersebut dengan cara yang mudah. Itu yang diajarkan di dalam ayat 3 surah Al-Fatah. Saya juga mahu para pendengar semua, apabila berlaku masalah besar dalam hidup, Allah bantu saya untuk kekal tenang, kekal rileks dan juga tak cemas, supaya saya rasa masalah itu kecil kerana dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat nombor 4, dan ayat nombor 5 pula mengajar saya untuk menanamkan impian. Saya sangat ingin agar diizinkan masuk syurga tanpa hisap. Sebab di syurga itu, para pendengar semua, semua yang kita ingin di dunia ini semuanya ada di syurga dalam keadaan nikmat yang beribu-ribu kali ganda. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pengajaran cara memasang impian yang terbaik yang diajarkan di dalam surah Al-Fatah ayat 1 hingga 5. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan sejahteralah kehidupan mereka yang sentiasa menuruti hidayah-hidayah Al-Quran.